Aku Postman, di mana Lisa juga terlibat sama. Jadi dia sebenarnya kesinambungan ataupun apa tu orang kata susulan kan? Ya, itu makanan. Sis punya mas. Wow. Sorry ya, maafkan saya. So dia susulan, dia macam kesinambungan ataupun orang kata the sequel. Jadi memang dalam yang pertama, teli pertama Aku Postman tu ada watak Latifah. Dan apa tu dia memandangkan dia sequel tu masa Kak Liz jemput ajak sekali tu saya cakap okeylah dia natural lah untuk saya mengatakan jom, sebab memang seronok bila bekerjasama dengan tenaga produksi Kus Semangat, produksi Kak Melissa Saila bersama dengan suaminya Abang Megat. Apa tu, sebab skripnya sebenarnya memang amat mencuit hati, kelakar. Saya seronok bila bekerjasama dengan diorang. Lagipun diorang pun kawan, kawan lama. So saya pun macam okeylah, jomlah, let's have fun. Dan dah selesai dah. Tak, pengamaran dia mana dulu? 6 hari dulu atau 6 hari masa MCO. Yang ni masa last week kita shoot. Minggu lepas ke? Minggu 2 minggu lepas. 2 minggu lepas. Baru sangat. Kalau dia maksudnya Lisa tak terikat lah akan berlakon arahan Yusri saja tak lah, apa-apa kalau Alhamdulillah. Apa tu, kalau misalnya ada offer, insyaAllah. Sebab biasanya kita tengok waktu, timing dia okey ke tak, available ke tak, then the script, produksi mana, arahan siapa, apa tu, kita berlakon dengan siapa. Saya rasa macam tu semua macam faktor-faktor yang lebih kurang sama dengan pelakon yang lain jugalah. Bila diorang tanya biasanya macam siapa tulis skrip, production mana ni, pelakon dengan siapa lagi buat, macam tu lah. Jadi macam bersambung-sambung di satu projek dekat TV kan, satu projek dekat TV bersambung-sambung maksudnya. Sekarang macam mana? Bersambung ya? Mungkin kebetulan ya tak? 6 hari lepas tu Pelindung Sang Putri kita orang shoot sebelum MCO. So kalau ikutkan lepas untuk slot mega drama, lepas drama Chandelier, Pelindung Sang Putri keluar. Tapi memandangkan MCO dia berlaku masa kita baru selesai 51% masa tu Pelindung Sang Putri. So kita orang terpaksa gap selama MCO lah. Then I think tak silap saya waktu MCO tu diorang tunjuk ulangan pada drama-drama, sebab lepas drama Chandelier patutnya kita masuk, tak boleh masuk kan sebab tak selesai lagi. So I think tak silap saya diorang mainkan judul-judul yang pernah diorang mainkan sebelum ni, and then lepas MCO dah dilonggarkan dan lepas kita dah dapat tahu SOP macam mana nak shoot macam mana, then kita start balik. So 6 hari ditayangkan masa MCO longgar sikit. Itulah. Sorry, soalan dia apa? tak Macam back to back ke? Yeah. Macam kita macam kembali Ya. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya bila Lisa ada 2 anak, memang Lisa nak memperlahankan kejayaan ini juga macam mana? Saya Memang tak boleh just go with the flow. Apa yang datang, just grab. kalau sengaja perlahankan tu mungkin tak. Kita macam mungkin kita imbangkan berdasarkan topi-topi yang kita pegangkan. Contohnya saya seorang mak, pada masa yang sama saya ada kerjaya dalam bidang seni ni. So at the same time kita nak buat kedua-duanya sebaik mungkin. So kita nak kata go with the flow pun tidak juga. Kita kena cuba balancekan. Kalau misalnya waktu ataupun ada window mungkin yang Lisa lama tak keluar, kebetulan ada banyak faktor yang mungkin mempengaruhi keadaan tersebut. Macam sebab bukan kita terima job tu atas satu sebab sahaja kan. Dia bergantung kepada banyak faktor kenapa kita dapat, selain daripada of course rezeki lah.
Nak tanya apa lagi ni Lisa ni? Tak nampak macam lama tak nampak Lisa macam ni lah dalam filem ke apa kan. Filem betul lah, filem lama dah tak lama kan? Berapa lama tu? last Sinaran Sinaran je. Sinaran lama lah. Lama tu tau. Sinaran kot last. Lama tu. Tak ada memang. Ha? Sebelum kahwin? Sinaran tu sebelum kahwin? Selepas kahwin? Dah kahwin dah. Masa rambut merah tu. Memang tak ada offer untuk filem ke ataupun you yang menolak? Ada tak? Ada offer tapi ada satu tu sebab jadual bercanggah, so saya tak dapat nak buat. Jadi lepas tu macam agak slow sikit. Filem industri pun agak macam slow sikit secara keseluruhan dia. So macam kita try work on other things lah. Saya kebetulan lepas berhijrah, saya nak cuba orang kata improve saya punya kuasa kata, nak improvekan saya punya pronunciation dan sebagainya kan. Saya cakap okey lah, how about kalau saya buat hosting punya job. Saya pun minat pun. Okey lah, dan alhamdulillah dapat hosting job jugalah. So dan kita imbangkan juga dengan tawaran-tawaran dengan endorsement yang saya buat. So alhamdulillah kalau dari segi rezeki, alhamdulillah memang saya amat bersyukurlah. Dia alhamdulillah saya rasa banyak untuk saya rasa syukur tu sebenarnya. Alhamdulillah. Lisa, macam awak sendiri dah semakin selesa buat hosting sebab lepas ni dekat ada awak akan ada hosting program lagi dengan Astro Tapi Nora yang tu kan? pilot tau. Pilot. So yang tu not in my power. Yang tu kita tengok macam mana. Kalau Nora okay, then dia akan jadi satu show. Kalau tak, then tak terjadi. Kita pitchkan pilot tu. Lisa, untuk you melibatkan diri dalam apa-apa naskah ataupun apa-apa karya kan? Ya. Apa syarat yang diletakkan dengan dengan image penduduk sekarang ni kan? Okay, I think for us biasanya kita akan tanya sama ada boleh ke tak kerja yang 12 jam tu. My time, maksudnya macam kalau dari call time tu, taklah macam daripada aku jejak keluar rumah tu dah kira masuk, taklah. Dia kira call time 12 hours boleh ke tidak. Kita tanya dengan cara budi bicara, dengan cara yang baik, sama ada boleh ke tidak, sebab kita memahami ada kas-kas lain yang terlibat sama yang mungkin okey untuk kerja lebih daripada 12 jam. Saya cuba letakkan syarat begitu supaya saya ada waktu yang boleh dikatakan yang agak balance, di mana saya boleh bekerja, pada masa yang sama saya masih dapat langsungkan tanggungjawab saya sebagai mak dan juga isteri. So after that, then the other tu antara syarat dia lah kalau boleh ke tak. Kalau dari segi perwatakan, saya so far belum letak lagi orang kata perimeter tertentu. Saya kena tengok dulu watak dia apa. Dan daripada situ kita baca dan sebagainya. Kalau ada certain things yang mungkin yang macam mungkin yang ni tak patut ke apa ke, kita bincang dulu dengan pihak produksi dan juga director. Are you okay kalau yang ni kita ubahkan sikit? Are you okay kalau yang ni ke sikit? So tu semua berdasarkan budi bicara. Kalau macam bab-bab persentuhan, dia sound klise kan? Macam adakah you agak rigid kat situ ataupun macam dia sebenarnya mungkin bergantung kepada keadaan. So contohnya macam kalau pegang tangan, so far saya dah macam kata maybe kalau boleh dielakkan, apa cara lain yang boleh memberikan message yang sama sampai dalam scene tersebut. So benda ni semua kita kena discuss together with the director, and also tapi asalkan ada dialog tu. Kalau tak ada dialog tu, macam kita tak boleh nak kata yang ni definitely tak boleh, yang tu definitely tak boleh. We have to come to the solution together. Macam kita kena sama-sama macam cari cakap alternatif lah. like macam okay, kalau macam ni, kalau kita ubahkan macam mana agaknya, like tapi still give the impact that it is nice and romantic, atau macam mana ya, macam tu we have to discuss. Macam main geometry ataupun berlapis ataupun benda-benda tu, or something like that ke, macam we try to discuss together lah. Macam daripada kita nak yang ni totally cannot ke apa ke. Kalau ada certain things yang memang tak boleh, then saya kena minta jasa baik lah, macam tu lah. Macam okay, I'm so sorry, I don't know whether I can actually
do sampai macam ni sekali? Are you okay if we don't do this? Is there an alternative that we can figure out? Macam tu lah. Tapi atau adakah pengarah dengan pelakon sekarang sebenarnya diorang sebenarnya dah lebih memahami sebenarnya. Diorang pun macam tak paksa sangat benda tu, macam diorang tahu had dia kan dengan I think keadaan important, I think what's important sebenarnya is komunikasi. Komunikasi di antara semua sebab at the end of the day, walaupun para pelakon yang sebenarnya yang audience nampak, at the end of the day setiap karya yang dihasilkan semua adalah hasil kerja teamwork semua. Kalau tanpa seorang, dia macam kurang sikit dia punya, orang kata ni kan. So we have to respect everybody and everybody punya role. Kita kena respect Al-Kapitan kita adalah director, contoh. So bila kita tanya tu, kita kena discuss, kena budi bicara, you know, like macam the actor cannot feel like macam no, this is my way, this is the way I want it, that's how it is supposed to be. Maybe one way to go about it is to just try and discuss. Is it possible kalau macam ni? Is it possible kalau macam tu? Kalau tak boleh macam ni, kalau macam tu macam mana? Kalau kita tak, macam it be helpful, I think, kalau misalnya kita boleh suggest juga, kita boleh cadangkan juga idea-idea lain. So input pun biar kita pun bagi juga. Nak tanya sikit soalan pasal Hari Merdeka, boleh kan? InsyaAllah. Okay. Sempena kita nak sambut merdeka yang ke-63 ni kan. Kita tengok keadaan negara kita macam mana, sedari tak ada COVID, dan pada masa yang sama kita punya negara pun ialah dari segi politik pun memang kita nampak pun ada yang macam, tapi saya takkan berbicara mengenai politik langsung ya. Tak apalah, you komen pasal COVID lah. Okay juga. Okay. So saya sebenarnya pernah hadir untuk negara sekali. Okay, insyaAllah. Saya pernah hadir untuk parade, Merdeka Parade. Bestnya. Lain tau tengok TV dengan kat sana. Lain. Dataran Merdeka punya. Tahun bila? Allah. Dah lama dah. Belum kahwin? Dah. Anak-anak sekali. Belum ada anak masa tu. Oh, okey. Belum ada anak. So tengah fikir macam masa pergi tu, saya fikir macam nanti besok bila aku dah ada anak besok, bestnya kalau aku dapat bawa anak-anak aku tengok Merdeka Parade ni. Such an experience when you watch and you see, wah, hebohnya, wow, so meriah, you know. Tapi of course dengan keadaan sekarang ni memang agak macam maybe tak boleh lah buat masa ni. So macam so far for the past few years, kita gantungkan bendera dekat depan rumah and then kita ambil gambar kan and all that. Itu so far maksimum je lah. And then of course tengok firework lah, sebab kebetulan memang ada fireworks bila time Merdeka tu, ada setengah-setengah rumah yang akan pasangkan fireworks. So kita pun tengok, look fireworks, wah, say Merdeka sama-sama, Merdeka macam tu lah. Kita ajak sekali anak-anak cakap berdasarkan cara negara kita, tak kiralah bidang mana ataupun frontliners yang mana, bila kita diiktirafkan antara top 5 tak silap saya yang terbaik bila mengendali pandemik COVID-19 ni, secara tak langsung membuatkan saya rasa kagum. Rendah diri pun ada sebenarnya, sebab dalam dugaan yang kami semua lalui, tetapi dia memberikan impact dan mesej yang besar kepada dunia juga. Macam mana kita kendali tu lah kan. As Malaysians, this is how we do it. I feel very proud to know that kita diiktirafkan begitulah. I feel quite proud. Bila saya sembang dengan the medical the medical people dan sebagainya, macam how do you guys do it dan sebagainya. There's a system, very organized, very teratur, everybody's in communication, you know, okay, get ready, okay, this one akan sampai, semua, okay, get the doors open, okay, this door, get this bed ready, all that is well planned out tau. So saya rasa macam wow, that's pretty cool, you know. Dia tak macam tak all over the place lah, very systematic. You're thinking lah macam wow, okay, benda ni adakah dia sesuatu yang hanya mereka yang lebih maju yang reti? Saya rasa kita kadang-kadang we underestimate ourselves sometimes.
dan kita tak patut buat begitu sebenarnya. We should really give ourselves a pat in the back in how we handled the pandemic situation, and still walaupun macam dengan MCO yang dah dilonggarkan pun sekarang ni pun kita masih mengeluarkan naratif yang sama untuk mengingatkan jangan alpa, jangan terlalu leka, we have not won yet, macam tu. So we're not exactly like macam okay everything is fine and dandy, let's all go out dan terus macam okay yang ni buka tak ada, so saya kagum, saya Can you hope Malaysia lagi bersatu padu untuk ikut kata kerajaan pakai mask ataupun amalkan penjarakan sosial semua tu? For your own sake, for everybody else's sake, sebab dia ni adalah definitely satu tanggungjawab bersama. So buatlah yang proper. Kita mula dengan diri sendiri, dengan keluarga. Dan kalau misalnya ada keadaan yang sebenarnya yang meletakkan kita dalam keadaan yang mungkin kurang selamat ataupun bahaya, we have to be sharp and know how to combat that situation, Like macam contohnya saya bawa anak-anak saya keluar hari tu, we have to advise them, you have to wear your mask, you have to make sure you don't touch anything and everything. You want anything, you can ask the grown-ups, ask mommy, ask daddy. Macam memang kena communicate so that diorang kena faham yang hidup ataupun the life ataupun the environment yang diorang hidup sekarang ni adalah berbeza daripada apa yang saya membesar. Lemas tak pakai tu macam menangis? Alhamdulillah tak. Memang saya amat risau bab tu, tapi alhamdulillah diorang tak rimas. Diorang macam agak rasa diorang cool bila diorang pakai mask tu. Okay. Macam look mommy, I'm a ninja. Dia tu kan macam you look like a ninja. Yes mommy. Macam so okay lah, if they orang boleh nampakkan benda tu positif dan fun, why not, so everything pun nak kena diorang hulurkan tangan for the sanitizer, make sure diorang basuh tangan, all that kan. So they have to understand these are all semua tata tertib yang sepatutnya memang kita buat actually sebenarnya sejak dulu lagi actually. Buat benda tu. Kan? So it's good lah. Sanitizer. Yes, everything pun kena before touching anything ke apa ke, kalau tersentuh mommy, my hands are dirty. Dulu dia nak sanitizer macam tu kan. So kita pun macam okay lah dia. Lisa nak tanya, Lisa berbalik ke Kerjaya kan? Ya saya. Pada umur 34, dan kita tengok sekarang makin ramai bakat-bakat yang muncul kan. Macam awak sendiri ada target tak macam 2-3 tahun lagi awak nak berlakon, lepas tu awak nak stop? Itulah kan, saya pernah macam soalan-soalan macam tu pernah lalui otak saya. Lalui otak. Ada nak mengarah ke? Mengarah tu, okay macam ni, saya rasa tak ready. Abang Yusri rasa saya boleh. Oh, okay. Dia macam tu. So saya macam tengah, dia kata, dia macam, I rasa macam, tak lah sayang, I tak ready. Lepas tu, Abang Yusri cakap macam, sebenarnya I rasa you ready. Saya macam, Bila dia cakap, bila dia cakap you ready tu? Tahun bila? Tahun ni? Tahun baru je. Baru je dia cakap. I think about maybe 2 weeks ago macam tu. Baru sangat. Nampak tak saya punya ketelusan dan kejujuran kat sini? Berbalik pada yang bermain di fikiran awak tadi, macam mana? Awak rasa nak bisa berbuat atau? Bukan, tapi pernah terfikir macam sebab secara seorang manusia lah, macam kalau kita dalam mana-mana bidang pun contohnya, kadang-kadang kita kena fikirkan kita punya short term plan, long term plan. So macam kadang-kadang kita fikir macam okay, contoh macam awak lah kan, awak buat journalism contohnya, kita cakap lah okay, adakah aku akan buat ni forever, macam tu lah, macam like as a normal human being tau, kita macam naturally kita fikir macam tu kan. So saya pun ada juga terfikir macam tu juga, macam adakah aku akan buat ni selamanya, adakah like macam terfikir juga. Tapi pada masa yang sama, saya setiap hari saya doa yang saya tanyakan macam, ya Allah ya Tuhanku, moga kurniakanlah ilham pada aku dan bukakanlah mata aku supaya macam bagi orang kata clarity kepada diri aku. Kalau misalnya untuk aku berterusan dalam bidang seni ni, kalau itu apa yang tertulis untuk aku, permudahkanlah. Kalau tidak, tolong bukakan hati aku, mata aku dengan berikan ilham kepada aku supaya aku ada idea macam okay, apa lagi aku boleh buat, macam tu lah. So everyday I doa macam tu. Tapi you cenderung untuk ke arah nak work something else ke ataupun nak housewife macam tu? Ada pengarahan gitu. Berapa banyak? I rasa tak ready. Abang Yusri cakap I ready. Macam mana tu? You berapa peratus you rasa diri you tu ke ready tak ready tu? I punya tak ready, I rasa clear.
I rasa clear. I cakap dengan Abang Yusri macam no, I tak ready. Ni Abang Yusri yang call ke apa ni? Tak ada. Adik. Dia ada paksa ke ataupun Tak, dia dia tak paksa. Sebab benda macam ni macam dia tak ni lah kan. Tapi dia kata, okay, if you're not ready yet, then tak apa. We focus on production lah, macam producing, being a producer, macam tu. Sebab dia kata, I rasa kalau bab sebagai seorang liaison, you okay. Dia kata macam bila saya jadi macam orang perantara kan, seperti antara dia dan juga macam pihak lain kan, macam agent ke klien ke apa ke, macam Assalamualaikum ni, this is Yusri, my husband. Where you come from, Eureka, dan macam tu kan. So dia kata macam bab tu macam okay, you lagi okay kan, sebab you know dia kan pemalu kan. So But you started writing script already, right? no, Yusri is the Last time I writer. interview, you cakap you dah start menulis skrip apa benda. But No, that one time when I did for Ikal Mayang, that was the time that itu pun was actually Abang Yusri yang tulis the structure and all that, and then I tweaked. So when it comes to tweaking, I would do that, but to actually write like a full formatted script from scratch, so far belum lagi. Yusri is actually more the creative head than I am. I execute. I'm the executor, cik gitu. I'm the executor. You give me the role, I study it, I do it. Tapi macam when it comes to create, so far I have not gone through that training yet. Macam tu lah. Ada cubaan tak untuk mungkin kalau let's say lah terbuka hati tu untuk serta ikhlas ke pengarahan ke ataupun whatever dia tak Macam mana boleh terfikir lah macam terima. kena ke aku buat macam tu kan. Macam pernah fikir like should I do that? Macam pergi kelas, pergi kursus. Pergi kursus macam ada yang short, ada yang long, ada semua kan. Tapi tak lah, macam okay, kalau pergi macam yang best pergi overseas. Okay, sekarang ni dah pandemik, memang tak boleh. So macam okay, buat kat sini ke? Okay, buat kat sini. Tapi macam bila aku nak bahagikan masa tu, because you know, fikirkan fikirkan as a mother pula and all that kan. So macam fikir, or can I do this practically? Or is it something that I have to do theoretically? Adakah saya memang kena buat secara teori ataupun saya sebenarnya boleh buat secara practical? Or can I just like macam sort of like yang macam ni lah, kalau you rasa ready, you mentor I lah. Okay. Boleh tak? Macam tu cakap dengan dia kan. Why not? Mesti dia okay. Why not? Nervous jugalah. Nervous lah. Tahu. We'll see. Tengoklah dia okay ke tidak dia mentor I. Bila bab kerja, Kalau di lokasi macam mana? Dia sebagai suami kan sebagai kita bila kerja, macam mana nak cakap ni kita tak panggil each other sayang-sayang tau bila kerja. Tak tahu, benda tu automatic. Tak adalah pula sebelum tu kita cakap okay, nanti kerja nanti besok kau jangan nak panggil aku sayang, aku tak panggil kau sayang It's not like that. Tapi kita macam auto, Faham benda tu macam sendirilah. faham sendiri. Itu satu. Tapi bila bab tegur-tegur tu, dia macam dia lebih berani nak tegur I lebih macam mana sebab familiarity tu ada. So tapi sebab saya pun mengenali dia, saya okey jugalah untuk terima. So tapi dia kata macam you tahu tak, I rasa kalau dengan pelakon lain I rasa I takkan tegur macam tu tau, dia cakap tu. Saya cakap ya ke? Dia cakap dia cakap okey. Tapi okey. Maksudnya dia tegur kasar ke dia tegur Tak, dia tegur lagi direct. Lagi direct. Tak berlapik lah. Macam kurang sikit lah lapiknya. Oh, saya cakap apa berkias tak berniat untuk bagi macam seolah-olah ada apa-apa konotasi negatif kat sini ke apa-apa, tak ada. Alhamdulillah bila bab kerjasama tu alhamdulillah kita okey sangat-sangat. Saya rasa amat bersyukur. Saya ni jenis deep thinker pak kata. So saya kadang-kadang lepas selesai pun ialah lagi-lagi untuk Pelindung Seorang Puteri tu memang antara yang paling dekat lah sebab baru selesai. So Pelindung Seorang Puteri dia yang direct, saya yang pelakon dia apa semua. Saya lepas selesai saya macam untuk saya duk bercakap-cakap ni pasal watak dan sebagainya kan. Saya ada upper hand sebab saya boleh straight away discuss dengan director kan. Dia kata you memang macam ni ke apa dia? Sebab dia apa tu dia baru nampak mungkin yang saya memang really go into it lah when it comes to like character building, characterization dan sebagainya. Dia cakap okay, tapi untuk Rose cakap macam ni, actually apa yang dalam fikiran dia masa tu masa dah saya cakap tu kan. So dia macam dia secara tak langsung kita belajar lebih antara satu sama lain sebenarnya. Gitu. Okay. Lagi
punya soalan? Ya. Tak ada. Besar hati dia. Ya kak? He's not going back to law. Okey. Saya dah lama tinggalkan benda tu. Dan saya sekadar orang kata graduan untuk jurusan undang-undang. Secara tak langsung ada dia punya apa yang baiknya yang saya dapat daripada pengalaman tersebut adalah training dia lah, dari segi articulation, dari segi bila orang bagi tahu saya satu cerita, contohnya saya cakap tapi macam tu, sebab kita start analyse benda tu kan, macam dia benda tu automatic. Dan secara kembali Sebagai peguam ke apa ke. sebab kalau ikutkan sebab jurusan sebab degree saya adalah daripada UK. Kalau saya nak practice kat sini, I have to take CLP. So that will take extra time for me to be able to go to work. Am I able to survive for 9 months without any income whilst doing CLP? Macam ke to do part time CLP is quite tough lah. You won't be able to finish it within 9 months. So all that we factor in, you know. Adakah bermaksud kalau say okay, what if I go back to law, can I be a legal advisor? Contoh. So there are a lot of opportunities out there, is whether or not I knock on the door or not. Macam tu. So but to practice I cannot represent. Basically,